Itu dia ucapan hari raya daripada barisan hadapan kita yang bertugas di banyak-banyak tempat tadi. Betul. Kak Sahih. Okey, dan hari ini bila kita bercakap berkenaan dengan pernikahan secara dalam talian, sebenarnya banyak respons yang kita terima daripada masyarakat juga. Anda boleh lihat melalui komen-komen mereka di laman media sosial, dan saya pasti pasangan yang kita jemput hari ini juga mempunyai pandangan tersendiri daripada keluarga masing-masing dan juga daripada rakan-rakan mereka. Dan mereka bukan saja, tapi mereka juga barisan hadapan juga, sebab mereka merupakan penolong pegawai perubatan Nur Fahmi dan juga Syahidah Syatira, dan juga pengarah Jawi Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail. Assalamualaikum, selamat datang, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Macam mana beraya dalam musim PKPB ni? Alhamdulillah, okey, dan banyak hikmah yang kita dapat daripada tempoh PKPB ini, insyaAllah. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan pernikahan dalam online ni, pernikahan dalam talian kan, secara dalam talian, Tuan Haji Ajib, saya difahamkan juga Tuan Haji merupakan orang yang pertama yang menikahkan pasangan pertama di Malaysia, julung kalinya. Sebab dekat Malaysia sebenarnya, walaupun ini adalah pertama kali, tetapi luar negara, terutamanya di Emirat Arab Bersatu, ini bukan yang pertama mereka lakukan. Mereka sudah pun lakukan sebelum ni kan. Okey, Tuan Wajib, bila kita bercakap berkenaan dengan kursus perkahwinan, saya rasa ramai juga sebenarnya yang terfikir macam mana kursus perkahwinan bila nak berkahwin ni. Sebab saya difahamkan ada pasangan yang ingin menikah dalam waktu terdekat tetapi belum lagi pergi kursus perkahwinan. Okay. Jadi apa kaedah ataupun mungkin ada metod yang digunakan oleh Jawi untuk pasangan-pasangan ini? Okey, masih Zahira dan juga Saki ya. Jadi bila sebut tentang bagaimana kita nak mohon untuk bernikah di wilayah Persekutuan, maknanya area saya 3 lah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Jadi kita telah pun mengeluarkan satu garis panduan bahawa bermula pada 2 hari bulan Jun sehingga 30 hari bulan Jun, kita akan mengadakan satu sesi iaitu ujian kefahaman kepada bakal-bakal pengantin, dan mereka tidak perlu menghadiri kursus praperkahwinan. Ini kita ambil kira memandangkan kepada keadaan sekarang ni, di mana pusat kursus kahwin kita tangguhkan di wilayah Persekutuan, dan dalam elemen banyak pusat kursus kahwin yang biliknya tidak besar, dan kalau kita laksanakan kursus secara fizikal mungkin dia akan menyukarkan dan juga hanya mungkin 10 ke 15 orang. Pastinya tidak ekonomik kepada penganjur-penganjur pusat kursus kahwin. Sebab itu kami telah pun membuat keputusan dan insya-Allah ianya akan dilaksana. Kita akan mengadakan ujian kefahaman secara talian saja. Dan ujian kefahaman ini saya dah melihat yang ditunjukkan kepada saya oleh bahagian perkahwinan is very simple, tetapi dia dalam bentuk soalan ini memberikan ilmu kepada dia. Dia bukan soalan subjektif, dia soalan objektif. Macam saya difahamkan juga beberapa hari lepas Jabatan Agama Hal Ehwal Islam Negeri Kedah kan, mereka sudah mengatakan bahawa tidak perlu menghadiri kursus praperkahwinan untuk mereka yang bakal berkahwin ketika PKP ni. Cuma temu ramah sebanyak 15 minit sahaja. Ya, temu ramah sebanyak 15 minit. Jadi adakah wilayah persekutuan juga akan lakukan perkara yang sama? Kita mengadakan, saya sebut tadi, ujian kefahaman yang simple. Bukan apa, temu ramah dan ujian kefahaman yang simple ini adalah untuk pasangan lelaki dan wanita ini memahami apa sebenarnya tanggungjawab. Ya, sebagai contoh soalan yang akan kami kemukakan, ya. Apakah tanggungjawab seorang suami kecuali? Maknanya 4 jawapan tu, 3 tu tanggungjawab suami, kecuali yang 1 tu. Bermaksud itu satu kaedah bagaimana kita nak didik kepada bakal suami. Ini sebenarnya tanggungjawab you. Faham tak maksudnya? Faham. Suami adalah nahoda kapal. Betul, dan Fahmi pun kami rasa kami boleh sempat lagi mengucapkan selamat pengantin baru kepada Fahmi dengan Syatira. 22 April, Rabu 22 April, betul? Betul. Jadi tarikh perkahwinan tu sebelum tempoh PKPB ni, jadi bila tarikh asal dia? Dan macam mana boleh dapat cetusan idea untuk menikah dalam talian ni? Okey, sebenarnya tarikh yang kami dah rancang adalah pada 21 bulan Mac. Okey, di Selangor lah. Kemudian di Selangor. Kemudian pada 20 bulan Mac, Pejabat Agama Islam Negeri Selangor memutuskan untuk menangguhkan semua pernikahan ni. So, bila pertengahan April tu, Pejabat Agama mengeluarkan arahan untuk mengadakan pernikahan secara online, maka family belah perempuan buat keputusan untuk teruskanlah, sebab
segala dokumen semua dah lengkap. Jadi tinggal nak tunggu hari pernikahan je. So dari situ kita decide lah untuk teruskan. Of course saya dah minta kebenaran daripada family, minta restu. So dari situ kita mohon melalui online juga. Permohonan pada hari 20 hari bulan. Isnin 20 hari bulan. Kemudian 21 tu dah dapat panggilan daripada Departemen Agama mengatakan besok tu boleh nikah. Boleh nikah. Cepat. So macam benda ni pun macam kami pun macam cepatnya. Macam tak sangka kan. Benda baik kena segerakan tu. Dia cepat. So macam masing-masing waktu tu tengah bekerja. Kami pun tak rancang cuti. Tapi bila perempuan dapatlah cuti daripada majikan, saya pun kalau ikutkan kalau nak cuti waktu tu PKP. So saya Duduk dekat rumah bincanglah. seorang-seorang pula So bincanglah dengan pengurusan hospital, cakap boleh tak saya nak minta SQ waktu rehat untuk buat aplikasi secara online. And then alhamdulillah mereka sokong sebab family pun jauh. So diorang anggap diorang macam family saya juga. So kita buat je lah kat hospital. So boleh kawan-kawan tengok sebab benda ni benda baru online kan. So benda baru yang kita boleh tengok. Masa dekat Dewan tu, difahamkan juga Fahmi masa tu ada di Dewan untuk menikah, dan juga Syahidah Syatira ada di rumah bersama dengan keluarga kan? Bersama keluarga. Bersama keluarga. Macam Fahmi, siapa yang berada bersama dengan Fahmi ketika pernikahan tu sendiri? Waktu tu hanya ada macam kawan-kawan ataupun rakan sekerja kat unit lah. So diorang yang banyak bagi sokongan supaya kekal tenang. Sebab benda tu sangat bagi saya terlalu nervous lah. Kan, nervous, anxious sebab online kan. Sebab kita pun tak tahu macam mana. Takut line terputus. Macam saya difahamkan ada gangguan teknikal dan Fahmi kena 3 kali lafaz, betul? Mesti agak detik, agak cemas juga masa tu. Di pihak Syatira macam mana? Macam tadi Fahmi cakap sebelum ni, ada macam lagging dan hilang terus. Syatira punya ni masa akad nikah kat dalam rumah tu? Masa angkat nikah kat rumah tu macam saya guna telefon juga di ruang tamu. Jadi bagi pihak yang bahagian saya tak ada masalah lah dalam segi line tu. Cumanya masa time lafaz tu 2 kali stop. Pertama kali tu masa suami saya lafazkan ada tak dengar bunyi nama. Kita nampak tak mulut dia gerak tapi dengar tak dengar. Tak dengar. Sebab Tok Kadi kata kita kena lafaz, kena dengar, semua kena dengar, kena terang, jelas, kena nyata perkara tu. So, Tok Kadi cakap boleh tak kita ulang balik. So, bila kita ulang sekali lagi, start juga. So, masa tu agak berdebar jugalah. Siapa Lepas tu tak lepas dia. Okey tak okey kan. Tapi debaran dia kurang. Saya rasa masa saya secara fizikal tu lagi debar tu. Masa tu kalau dalam talian dapatlah kita cover-cover emosi kita tu. Okey, bila bercakap berkenaan dengan pernikahan dalam talian juga, saya pasti ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam sini. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan dengan penonton kita di rumah syarat-syaratnya tu. Syaratnya cukup jelas. Yang pertama ialah kedua-duanya telah pun mendapat kebenaran bernikah sebelum PKP. Ini sebenarnya sama ada kalau di wilayah daripada Jabatan Agama Islam wilayah ataupun dia telah mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama lain tetapi tempat nikahnya di wilayah. Maksudnya begini, katalah pasangan itu berada di Sepang, Salak Tinggi. Dia telah mendapat kebenaran untuk bernikah di Masjid Putra ataupun Masjid Mizan. Putra yang bermaksud dia menikah di kawasan kami. Itu yang pertama syarat dia. Perlu ianya telah mendapat kebenaran nikah sebelum PKP. Dan yang keduanya mereka ni perlulah maknanya memohon kebenaran kepada kami lah untuk bernikah secara online. Dan yang ketiganya, semua pihak setuju untuk melaksanakan nikah secara dalam talian. Dan yang keempatnya, mereka perlu menggunakan peralatan yang sesuai untuk nikah dalam talian. Bermaksud kalau mereka mampu dengan smartphone, mereka perlu ada smartphone dan mereka perlu memahami agar tidak berlaku, saya sebut tadi, maknanya berlaku masalah ketika itu sebab dia perlu terang jelas dan nyata. Maknanya kedua-dua saksi ni kita akan tanya, sah tak? Sah, memang jelas. Maksudnya ini antara hukum yang kita lihat sebab pihak-pihak ni berada di tempat yang lain. Calon suami tadi kalau sebut di pejabat dia, calon isteri di rumah dia, qadi ataupun wali di satu tempat, qadi dan juga saksi berada di tempat lain, dan wali pastinya berada bersama dengan calon perempuan lah. Maknanya 3 tempat ni berbeza. Tetapi menggunakan satu teknologi yang moden dan pastinya dia perlukan kelajuan internet. Betul.
Itu yang menjadi persoalan juga. Kalau kelajuan internet tu tak mencukupi, jenuhlah macam tadi 3 kali tak kan. boleh. Maknanya tidak bolehlah kita melaksanakan nikah. Nampaknya perbincangan kita ni semakin menarik ni. Ya. Tapi kita kena berhenti berehat seketika Ah. dan kita akan kembali selepas ini.